Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan Jamaah Masjid Al-Firdaus Misbahul Absar, para pendengar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi pada sesi yang ke-7, iaitu bahagian yang ke-7 dalam menceritakan hikayah sahihah, iaitu cerita-cerita yang benar yang kita kumpulkan sebagai bukti kelebihan dan fadilahnya membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan secara rohani kehadiran rohaniah Rasulullah, bukan jasadiah Rasulullah tapi rohaniah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ada bezanya antara dalil dan bukti. Dalil sebelum kita beramal dengannya. Bila kita nak beramal dengan sesuatu, pastikan dalilnya ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi dan ijma' dan qiyas serta aqwal sahabat dan lain-lain rujukan. Lebih kurang ada 12 rujukan dalil-dalil kita. Tetapi bukti ialah selepas kita mengamalkan dalil itu, hasilnya tercapai, buktinya tercapai. Seperti contoh, Al-Quran mengatakan apabila seseorang itu melakukan salat dengan sebaiknya, dengan sempurnanya, maka ia akan menegah diri seseorang itu daripada perbuatan maksiat dan fahsya, mungkar dan fahsya. Bila mana kita melakukan salat tapi masih melakukan mungkar dan fahsya, artinya salat kita belum lagi sempurna. Bukan maknanya dalil itu adalah tak benar, bukan artinya ayat Quran itu salah. Ayat Quran tetap betul, cuma ia belum menjadi dalil bagi kita, belum menjadi bukti, belum menjadi sesuatu yang wujud dalam diri. Namun selepas kita mengamalkan salat dengan sempurnanya, maka lahirlah penjagaan rapi dari Allah sehingga tidak berlakunya mungkar dan fahsya. Maka itu sebagai bukti salat kita sempurna. Ingat, sebelum kita beramal ada dalil, dan beramal dengan sebaik-baiknya ada bukti. Diberikan Allah ganjaran, diberikan Allah barakah, itu adalah bukti amal soleh. Begitulah lebih kurang maksud hikayah salihah, adalah bukti, bukan dalil. Ia adalah bukti amalan itu sesuatu yang diterima oleh Allah dan ada kelebihannya. Telah kita lalui 12 episod dalil-dalil keharusan, boleh ditambah lagi dengan 5 bahagian keharusan berdiri ketika maulid. Sekarang sampailah bahagian yang kedua, iaitu bahagian yang ke-7. Yang kedua ni adalah hikayah sahihah yang kedua. Tapi kalau kita campurkan dengan keharusan berdiri, dah masuk dalam bahagian yang ke-7, iaitu menceritakan tentang apa-apa yang terjadi sekitar kaum muslimin menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa kita harus bercerita? Al-Quranul Karim mengatakan faqsusil qasasa la'allakum yatafakkarun, la'allakum tatafakkarun, atau la'allahum yatafakkarun. Hendaklah kamu menceritakan kepada mereka, semoga mereka berfikir. Baik, kisah ini kali ini kita ambil daripada akhbar Banjarmasin Post tahun 2016, 9 Disember. Kenapa saya ambil cerita-cerita yang dekat dengan tahun kita? Kerana buktinya masih ada lagi, rujukannya, orang-orangnya mungkin masih hidup. Diambil daripada penulisan Kiai Haji Hussein Nafarin. Siapa beliau? Beliau Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia Provinsi Kalsel, iaitu Kalimantan Selatan. Jadi mereka-mereka yang mendengar video ini yang berada di Kalimantan Selatan dan mengenal Kiai Hussein Nafarin boleh mendapatkan kepastian. Bagi kami yang tidak mengenalnya, merasakan dan meyakini ia adalah benar, kerana bukan daripada beliau sahaja, banyak sumber dan banyak kisah daripada dahulu lagi sampai sekarang. Cerita-cerita semua mengkhabarkan kepada kita ada keberkahannya, ada kerohaniannya yang berlaku ketika majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan majlis Maulid tak termasuk bahagian tasyri', tak termasuk bahagian hukum,
ia termasuk bahagian ihsan. Ihsan adalah sesuatu optional, tetapi bahagian tasyri', bahagian hukum adalah daruri, sesuatu yang adil, semua orang kena lakukan. Tapi bahagian ihsan, siapa yang ingin silakan, siapa yang tak nak, ya diam sahaja, jangan mengatakan apa-apa. Jadi begitulah keadaannya yang kita bentangkan di sini untuk para jemaah sendiri mendengar betapa kuatnya kualiti kisah-kisah ini. Baik, bukan sahaja ia disampaikan daripada seorang kiai yang menjawat jawatan Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi juga kisah ini dimasukkan dalam website Nahdlatul Ulama, sesuatu yang ditapis, yang dijagai mutu dan nilai kisah ini. Itu menunjukkan bahawa kisah ini benar dan autentik. Selanjutnya, kisah ini berlaku di masyarakat Lebanon, di mana masyarakat Lebanon sejak dahulu kala bila menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam secara besar-besaran, mereka mengadakan perayaan sambutan acara tembak menembak di atas, di ke langit. Bagi seolah-olah upacara hari kebangsaan 21 das. Kalau di Singapura ada penembakan ke langit oleh tentera-tentera tertentu sebanyak 21 das. Banyak tembak, pam 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 sampai 21. Begitulah lebih kurang, kerana kerajaan Osmaniyah adalah antara kerajaan yang memulakan menembak ke langit sebagai tanda upacara tertentu, diikuti oleh orang British. Jadi kerajaan Osmaniyah yang melakukan dahulu menembak ke langit. Jadi orang-orang Lebanon mengambil daripada perbuatan orang-orang Osmaniyah menyambut hari kebangsaan mereka dan menyambut hari Maulid dengan menembak ke langit. Beberapa das saya tak pasti di Lebanon. Ini upacara ini dilakukan tiap-tiap tahun pada 12 Rabiul Awal. Dan apabila mereka sedang melakukan, ini kisah berlaku, kisah ini berlaku pada satu ketika di mana apabila tentera-tentera ini sedang menembak senapangnya atau ke langit, maka terjadilah sesuatu kecuaian. Mereka telah menembaknya secara rendah, maka peluru itu meliar, lari dan terkena kepada kepala seorang budak daripada bangsa Nasrani yang mengikuti dan menghadiri pertunjukan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bangsa Nasrani adalah daripada Bani Ghatas. Bani Ghatas, satu bani atau kaum yang terkenal, kita boleh rujuklah kepada kaum Bani Ghatas ini. Maka budak tu apabila terkena saja peluru di kepalanya, kerana kecuaian tentera tersebut, ini dengan kuasa Allah, dengan takdir Allah, bukan kita nak menyalahkan orang itu, tapi ini kejadian semua ada hikmah di sebaliknya. Maka budak itu terus jatuh dan bersimbahlah darah. Darah mengalir begitu banyak sekali. Maka ibunya berteriakan histeria. Ibunya terus memekik dan meratap apa yang terjadi pada anaknya, memarah-marah. Lalu dengan segera mereka membawa budak tersebut ke rumah sakit Ghassan Hamud, ke hospital Ghassan Hamud. Maka semua doktor-doktor di sana tidak dapat nak membantunya kerana keadaannya cukup parah. Mereka referkan pada hospital rumah sakit Amerika yang lebih canggih. Maksudnya mungkin hospital Amerika yang ada di Lebanon, American Hospital yang ada di Lebanon, bukan maknanya pergi ke Amerika untuk merawat, tapi di situ juga kerana darah sambil bersimbah, sambil mengalir ni. Jadi ketika itu, maka mereka menyambut budak yang tercedera tersebut dengan segala alat-alat canggih dan sebagainya untuk merawat. Akhirnya mereka pun mengangkat tangan, mengatakan kepada ibu, minta maaf, kita tak dapat nak membantunya. Hari ini adalah hari duka cita ibu. Ibu boleh lihatlah jasadnya buat kali terakhir. Maka sang ibu pun masuk ke ruang bilik anaknya yang dikatakan sudah tidak bernyawa,
dengan terpekik-pekik, dengan merayu-rayu dan mengatakan bahawa, mana engkau Muhammad ketika anakku hadir melihat hari kelahiranmu? Mana engkau? Kalau kau seorang Nabi, kalau kau betul seorang Nabi, takkan perkara ini berlaku. Mana engkau nak membantu umat? Tengok perbuatan umat kau, menembak kepala anakku. Masya Allah, ibunya berkata-kata dengan begitu sekali. Ni orang Nasrani ni. Nasrani, sebab tu mereka berhak bercakap begitu, kerana dia tak perlu menghormati, dia tak perlu nak membesarkan kerana bangsanya lain atau agamanya lain. Jadi dia cakap begitu, mana engkau Muhammad? Apa engkau dah benar-benar seorang Nabi? Apa yang berlaku ni sekarang? Umatmu telah menembak. Mulut maknya bercakap gitu berulang-ulang. Ini percakapan ibunya sudah diluahkan sejak hari dia jatuh daripada terkena peluru tersebut di Lebanon. Ibunya asyik cakap begitu. Mana engkau Muhammad? Kalau betul engkau seorang Nabi, takkan perkara ini boleh berlaku macam gini. Mana engkau Muhammad? Betulkah engkau seorang Nabi sampai begini? Dia ulang-ulang cakap gitu sampai ke hospital Amerika, sampai doktor-doktor Amerika yang bijak-bijak pun mengatakan apa? Ibu masuklah, minta maaf, kami tak dapat nak membantunya. Lihatlah buat kali takhir, ibunya masih bercakap gitu juga, masuk ke ruangnya. Namun ada perkara aneh berlaku. Apabila ibunya masuk ke ruang yang diharapkan melihat tubuh badan anaknya terbujur di atas katil, maka dilihat anaknya duduk di satu sudut di bilik tersebut, sihat wal afiat, dan mengatakan kepada ibunya, ibu, tutup pintu cepat-cepat, jangan kasih orang ni keluar. Kalau boleh tingkap pun tutup sekali, jangan kasih dia keluar. Ibunya, kenapa? Ada apa? Dia datang, dia merawatku, dan ibu lihatlah, tidak ada luka sedikit pun dalam tubuh badanku. Ibunya terperanjat. Siapa yang datang? Siapa yang merawat kamu? Dia yang ibu katakan tadi, yang disambut oleh majlis tersebut, yang kita hadir pada majlis kelahirannya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang merawatnya. Ini cerita rohani para jemaah sekalian. Tak semua orang dapat menerimanya, tapi bila dah berlaku, maka tak dapat nak menolak, kerana kebenaran apa yang dilakukan Nabi itu akan terbukti. Sebagai contoh, Imam Busiri yang karang kitab Burdah itu, dia kan sakit lumpuh, tapi salah satu daripada waktu rehatnya itu didatang oleh Nabi SAW, menyapukan kepadanya, hilang lumpuhnya, dan Nabi memberikan burdah, jubah yang untuk musim sejuk, diberikan kepadanya. Maka dilihat jubah tu masih ada lagi. Itu tanda bukti yang Nabi itu betul-betul hadir secara rohani, tapi meninggalkan kesannya reality, secara real. Banyak kisah seperti ini berlaku. Maka dengan itu, semua barisan lapisan doktor-doktor daripada rumah sakit Amerika masuk ke ruang tersebut melihat keajaiban ini, di mana tidak ada harapan, lalu menjadi satu kegembiraan dan keceriaan. Seluruh doktor di dalam hospital itu mengucapkan syahadah, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, termasuk ibu dan anaknya sekali, semuanya masuk Islam. Oleh kerana kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghadiri majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kita dapat lihat, bukanlah kecuaian askar tersebut yang harus kita hukumkan atau kita menjadikan topik perbincangan, tetapi hikmah di sebalik sesuatu yang tak baik berlaku ialah kebaikan, iaitu Islamnya Bani Ghatas atau beberapa keluarga daripada Bani Ghatas ini, dan beberapa atau ramainya doktor di rumah sakit Amerika masuk Islam kerana melihatkan kejadian ini. Dan selepas itu tidak ada sedikit tanda pun luka pada peluru yang berlaku. Ini berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana para sahabat kadang-kala ada luka dan sebagainya. Rasulullah meniupnya, menyapunya, seolah-olah tidak pernah berlaku apa-apa. Pernah berlaku Sayyidina Abu Bakar menutup lubang di gua untuk khawatiri kalau ada binatang yang menyengat Nabi SAW, maka ditutup dengan tangannya. Selepas batu-batu semua dah digunakan, dah tak ada, dia pakai tangannya. Namun di lubang itulah ada seekor ular, ada mengatakan seekor kalajengking yang mematuk tangannya, berdarah dan begitu bengkak sekali.
Maka apabila Nabi telah terjaga daripada tidurnya, Nabi tiup sahaja seolah-olah tak pernah berlaku. Begitu juga dengan Qatadah yang menjadi pembenteng Nabi SAW daripada anak panah yang menuju kepada jasad Nabi. Dia mengelakkan anak panah itu dan menawarkan dirinya untuk dikenakan panah tersebut. Maka satu ketika anak panah tu terkena pada matanya dan jatuh matanya ke pipinya sendiri. Maka dia telah pegang pipinya dengan anak panahnya di mata. Berjumpa dengan Nabi SAW, ringkaskan perbualan mereka. Nabi cabut anak panah dan masukkan balik mata, seolah-olah tak pernah anak panah masuk ke dalam matanya. Sedikit tanda dan luka pun tak ada. Ini adalah mukjizat Nabi SAW, di mana betapa teruk dan parahnya keadaan umat. Jika Nabi berkehendak untuk mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan pulih sepulih-pulihnya. Tidak ada tanda kerosakan langsung. Begitu juga kita, keadaan kita yang rosak dan sebagainya. Jika ada syafaat daripada Nabi SAW, tidak ada rosak langsung. Semuanya baik-baik belaka. Sebab itu diharapkan di samping kita menjalani hukum sebagai seorang Islam, menjalani hukum-hukum Allah, maka perlu kita berharap agar Rasulullah SAW mendoakan kepada kita agar doa baginda itu menjadikan kita manusia seutuhnya, manusia sebaik-baiknya, tidak ada kerosakan langsung, bersih. Sebagaimana luka-luka yang pernah dihilangkan tanda-tandanya, maka begitu juga umat diharapkan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam hilang segala kedukaan dan kerosakan yang ada dalam diri kita berkat doa baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini dahulu kita dapat kongsikan. InsyaAllah nantikan pada episod atau akan datang, bahagian akan datang, berkaitan dengan hikayah sahihah juga. Ada beberapa yang telah kami kumpulkan untuk kita share sama-sama. Mudah-mudahan ianya sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.